Nah, sekarang ini bahagian yang paling mustahak, syarat-syarat ruqyah yang dibolehkan. Ruqyah yang dibolehkan mestilah memenuhi syarat-syarat berikut. Yang pertama sekali, ruqyah mestilah bersih dari unsur syirik. Ini sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah baginda diperdengarkan oleh sahabat ruqyah jahiliyah. Kata Nabi, ini sambungan yang tadi ini. Setelah Nabi diperdengarkan oleh sahabat tentang ruqyah jahiliyah, lalu Nabi pun dengar, lalu Nabi komen. Tolong ikut. La ba'sa birruqi. La ba'sa birruqi. Ma lam yakun fihi syirkun. Ma lam yakun fihi syirkun. Tidak mengapa ruqyah itu selama tidak terdapat syirik di dalamnya. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Yang kedua, ruqyah tidak diperbolehkan melalui khidmat tukang sihir, karena sihir adalah haram hukumnya. Walaupun hadirin dan hadirat, sihir kan, tukang sihir biasanya dikenal pasti dalam masyarakat. Oleh sebab itu, kita jauhi mendapat khidmat tukang sihir yang ruqyah kita. Sebab sedikit sebanyak tukang sihir itu dia ada ketergantungan dengan syaitan. Dulu kita dah sebut definisi sihir. Definisi sihir, ta'rif sihir, makna sihir, kerjasama antara manusia jahat dengan syaitan. Syaitan akan laksanakan apa manusia jahat ini mau dengan syarat manusia jahat ini buat syarat yang syaitan telah tetapkan. Semacam ada MOU. Betul tak? Memorandum of Understanding. Syaitan akan buat. Tapi apa yang disyaratkan, kalau kamu buang air jangan cebok, kamu tak boleh sembahyang, kamu tak boleh ini, tak boleh itu, umpamanya itu mesti dia buat, baru syaitan buat kerja. Jadi kita pula minta khidmat tukang sihir yang bacakan jampi. Jangan, itu syaratnya. Yang ketiga, ruqyah tidak diperbolehkan melalui khidmat tukang tilik yang mendakwa mengetahui perkara gaib walaupun ia tidak mengamalkan sihir. Ini tukang tilik, tukang tenung yang boleh meramalkan tentang nasib seseorang, tak boleh. Itu sebabnya kita selalu kalau minta doa jampi, betul tak kita selalu utamakan orang alim? Betul tak? Yang bersih daripada unsur-unsur tersebut. Yang keempat, ruqyah yang diambil selain Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam hendaklah difahami maknanya. Sebab ruqyah yang tidak difahami maknanya, ada kemungkinan terdapat di dalamnya unsur syirik. Seperti yang Ustaz bacakan tadi, itu bahasa Arab yang sesetengah orang tarikat tak faham. Ya rijalal ghaib wa ya arwahal muqaddasah istaghithuni bi ghausatin. Ini tak boleh. Orang-orang gaib, wahai roh-roh suci, lindungilah aku dari malapetaka. Kalau kita faham, ada tak unsur syirik dalamnya? Itu bukan dari Quran, itu bukan dari hadis Nabi. Jadi bahasa selain dari bahasa Al-Quran dan hadis, hendaklah bahasa itu kita fahami. Oleh sebab itu, orang Melayu tidak boleh menggunakan jampi orang Siam, andai kata dia tak faham bahasa Siam. Tak boleh menggunakan bahasa Jawa yang andai kata dia tak faham bahasa Jawa. Sebab dibimbangkan ada unsur syirik di dalamnya. Dan yang kelima, orang yang membaca ruqyah dan pesakit tidak boleh percaya atau beriktikad bahawa ruqyah yang menyembuhkan penyakitnya atau menjauhkan dirinya daripada ditimpa bala. Sebab kedudukan ruqyah hanyalah seperti peranan senjata. Ruqyah tak ubahnya bagaikan peranan senjata. Ringkasnya, ruqyah yang paling berkesan ialah pertama, ruqyah yang diambil dari Al-Quran dan Sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu dan bapa-bapa sekalian, betul tak
Al-Quran disebut oleh Allah beberapa kali bahawa Al-Quran adalah obat atau penawar. Ya, antara lain ayat 83 dari surat Al-Isra. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Tidaklah kami turunkan Quran kecuali sebagai rahmat dan obat bagi orang yang beriman. Surat Al-Isra. Ayat 83 ke 82? 82, maaf. 82. Ustaz pernah cerita pengalaman Ustaz. Cuma pengalaman ni Ustaz tak dapat perturunkan sebab Ustaz lupa. Pada satu malam jam 2:30 malam, sakit gigi, gusi. Buka peti ais, Panadol habis. Nak pergi klinik 24 jam, malas, ngantuk. Ustaz hanya baca saja sambil termenung di bilik tetamu. Baca pada ibu jari beberapa ayat Al-Quran. Dengan penuh yakin Quran adalah obat. Ustaz letakkan pada gigi dan gusi yang sakit, bahagian dalam. Ustaz tekan. Ustaz terasa macam ibu jari yang telah dibaca ayat tadi itu menarik sakit itu. Tak sampai 1 minit, hilang macam tak, macam heran. Cuma minta maaf lah, lupa ayatnya. Tapi yang mustahak ayat. Nabi pun sebut, ayat mana Nabi tak sebut. Ustaz buat contoh. Satu hari, satu orang datang bertamu rumah Nabi SAW, seorang wanita. Nabi tak ada di rumah, ada Siti Aisyah. Setelah berbual tak lama, Rasulullah balik. Lalu Rasulullah SAW panggil Aisyah, siapa tetamu kita? Apa hajatnya? Aisyah jawab, ya Rasulullah, dia sakit. Apa komen Nabi? Iqra'i alaihal Quran. Apa makna iqra'i? Bacalah olehmu Aisyah alaiha, padanya Al-Quran, tanpa menyebut surah apa, ayat apa. Ini dia panduan kita. Mana-mana ayat yang paling baik bila ada berkaitan. Nabi Muhammad SAW baca ketika beliau dikepung akan dibunuh pada malam Isra' Mi'raj. Betul tak? Lalu bacaannya, waja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Kami jadikan di depan mereka dinding atau tembok, di belakang mereka tembok. Kami tutup mata mereka dan mereka tidak dapat melihat. Nabi keluar, semua mereka dalam keadaan lena, tak dapat lihat. Macam ada dinding, tak dapat tengok Nabi sebelah sana. Ada kaitan tak ayat itu? Ada. Kalau boleh yang ada kaitan lagi bagus.